Baik, uh, kita mulakan pelajaran kita. Okey, tutorial 29. Novel Justru Impian Dijaring. Baik, dalam modul ni kita dah cover tema, persoalan, nilai, pengajaran, latar masyarakat, semua dah. Yang tinggal di sini adalah latar tempat dan latar masa. Dan saya juga modul ini juga merangkumi aspek-aspek lain seperti konflik. Okey, kita akan tengok satu persatu. Baik, latar tempat ni ada banyak, tapi kamu kena ambil yang latar tempat di mana peristiwa penting yang berlaku. Okey, yang tu paling penting. Baik, kita tengok satu persatu. Okey, latar tempat. Okey, yang ni kita ambil giliran untuk baca. Kita go through one by one. Okey, latar tempat yang pertama, Ishwar baca. Semua keluarga syair di Bandar Baru Mangi. Seperistiwa Usaha. Yes. Emma dan Syed berbual-bual tentang masa depannya dalam dunia badminton semasa di rumah mereka. Emma berpesan agar Syed sentiasa mengingati amanat arwah ayahnya juga. Syed pulang ke rumah Emma-nya di Bandar Baru Bangi untuk meluangkan masa bersama keluarga sebelum dia berangkat ke Johor Bahru. Selesai mendengar kuliah Ustaz Ikhwan Fatih, Syahir dan ibunya pergi ke pasar malam. Pada malam itu, 10 malam, Syahir mendapati ibunya terlentang di atas katil dalam keadaan bertelekung. Hati Syahir bimbang kerana tubuh ibunya panas. Okey, bagus. Thank you. Baik. Rumah keluarga syair di Bandar Baru Bangi. Okey, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat penting. அவங்க அம்மா விசிட் பண்ணும்போது அந்த ராத்திரி என்ன ஆயிரும், அவங்க அம்மா வந்து berada dalam keadaan bertelekung, ஒரு மாதிரி உடம்புலாம் curl down. Okay, hatinya bimbang kerana tubuh ibunya panas. அவங்க அம்மாக்கு உடம்பு சரியாம இருக்கு போற peristiwa இது. Okay, yang kedua, Sharwina. Jabatan Pengajian Sukan UPM Serdang. Syahir melanjutkan pelajaran di Jabatan Pengajian Sukan UPM Serdang setelah menolak tawaran untuk menyambung pelajaran di Universiti Sains Malaysia. Okey, yang ini dia bagi tahu saja tempat tu apa yang berlaku. Okey, di sinilah tempat Syahir nak lanjutkan pelajaran, tapi அதுக்குள்ளார அவன் national squadல இருக்கறனால dia tangguh juga. Jadi ini bukan peristiwa yang penting. Ini dibagi tahu saja. Jabatan Pengajian Sukanல ஒரு இடம் இருந்துச்சு, இந்த இடத்துல தான் அவன் போய் படிச்சான் அப்படின்ட்டு. Nothing interesting peristiwa happened there. So you don't consider the one to write in your exam. எக்ஸாம்ல எது ஷார்ட்டா இருக்கோ அதை எழுதணும், அப்படி இல்லை, mesti kena ada peristiwa yang penting. Baik, next, sambung. Ishwar, sambung. Gelanggang latihan badminton. Skuad badminton kebangsaan menjalani latihan di bawah kendalian Haji Marzuki, Engku Aiman dan Mas Superman sebagai persediaan awal sebelum kejohanan terbuka Johor dan kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. ட்ரைனிங் நடந்த ஒரு இடம், இதெல்லாம் ஒரு பெரிஸ்டிவாவா? ஓகே, ஜஸ்ட் நம்ம அந்த டெம்பாட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது. ஓகே, நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, கிளாங்காங்கில் தான் லத்தியான் நடக்கும். யாரு கீழே நடந்துச்சுன்னா Encik Marzuki, Engku Aiman dan Mas Superman. Oke, restoran 48 jam. Restoran 48 jam. Sebelum pulang, Syahir dan Wan Najhan hingga makan tengah hari di Sorry. Sebelum pulang, koma. Continue. Sebelum pulang, Syahir dan Wan Najlah hingga makan tengah hari di restoran 48 jam. Mereka bertemu dengan Wan Najlah, adik Wan Najhan. Wan Najlah mengusir Syahir dengan meminta autograf Syahir kerana profil Syahir diterbitkan dalam mingguan Riadah. This one peristiwa. Okay, here where normally they go to having lunch. அப்ப அடே பார்த்தோன்னே அவ autograph கேட்கிறா. Okay, இது okay lah, decent-ஆன ஒரு peristiwa lah. Although not important, but something happened there. இதெல்லாம் வந்து like a general statement சொல்ற மாதிரி இருக்கு. இது peristiwa. Okay, next. Taman Syamalin Perkasa. Pejabat rakan syair iaitu Asmi yang merupakan seorang wartawan terletak di taman
Syamli Perkasa. Di sana juga Syahir telah didatangi oleh 4 orang gadis dan Ratna, yaitu juara program Akademi Impiana. ஓகே, இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. நத்திங் ஆக்சுவலி இல்லை, இம்பார்ட்டண்டான பெரிஸ்டிவா வந்து அவ்வளோ சொல்ல முடியாது. அஸ்மி வந்து பேட்டி காணுவான். பேட்டி காண்றதுக்காக ஷாயர் வர சொல்லுவான். அப்போ தான் ரத்னா போன சீசனில் ஏதோ ஒரு ரியாலிட்டி ப்ரோக்ராமோட வெற்றியாளரை பார்த்துட்டு படம் பிடிப்பாங்க. ஓகே, நாட் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட்லா. ஓகே, lagi next. Hospital di Jakarta. Louder bit. Hospital di Jakarta. Syahir telah dibedah sebelum pulang ke Malaysia setelah hampir rebah semasa majlis penyampaian hadiah akibat menghidap radang appendix. Ini peristiwa penting. Okey, semasa penyampaian hadiah dia tumbang. Kita dah cakap tumbang. Dia rebah ke tanah. Lepas tu ambulans datang, dikejarkan ke hospital Jakarta. Baik, di situ dia disahkan menghidap radang appendix. Lepas tu dia dia kena buat apa? Surgery. Surgery tu apa? Pembedahan. Okey. Baik, kompleks sukan paling penting. Ada banyak peristiwa. Okey, ini saya akan baca. Dengar. Kompleks sukan lah பாருங்க எத்தனை peristiwa இருக்கு. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 peristiwa penting. Maksudnya ini ialah paling penting lah. Okey, peristiwa Syair. Okey, di sini Syair mendengar taklimat di kompleks sukan daripada Engku Aiman yang merupakan ketua jurulatih, mengingatkan anak buahnya agar tidak mencampur adukkan hal peribadi atau publicity semasa latihan. Okey. Di sini dia kena dengar taklimat dan apa yang Engku Aiman cakap. Peristiwa yang penting. Peristiwa Boon Lee memberitahu Syair tentang kejohanan badminton terbuka Johor yang perlu disertai oleh mereka dalam masa terdekat ketika mereka berbual di kompleks sukan. Okey. Di sini juga peristiwa Syair menerima sindiran macam ejekan, sarkasm daripada Engku Aiman dan Syed Amiri di kompleks sukan sebab kerana kerana dia datang lewat. Semua orang panggil dia apa? Ustaz selebriti. Dia dikatakan sudah menjadi artis kerana ramai benar wartawan yang mencarinya untuk ditemu ramah. Ini peristiwa yang paling sesuai kamu nak tulis di kompleks sukan. Juga semua peristiwa penting, tapi ini paling dominan lah. Baik. Seterusnya, peristiwa Bernard dan Syair menjalani latihan rumah sukan di kompleks sukan di bawah bimbingan jurulatih mereka yang bernama Haji Marzuki untuk melayakkan diri ke kejohanan dunia di Jakarta. Peristiwa they all jalani latihan. Not so important the peristiwa. Peristiwa Syair ditemu ramah di kompleks sukan oleh wartawan yang bernama Azmi. Maksudnya dia tak temu ramah di sinilah. Dia kena temu ramah di kompleks sukan. Okey? Baik, saya tersilap tadi. Baik, Syair berpesan kepada Azmi supaya dia tidak menulis perkara yang bukan-bukan tentangnya, melainkan maklumat semasa ditemu ramah sahaja. You don't want to become a tabloid magazine or tabloid newspapers bahan. Okay? Tabloid na வந்து இல்லாத பொல்லாத gossipலாம் எழுதுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் tabloid சொல்லுவாங்க. Okay? Baik, yang ini penting. Boleh dikatakan penting. Lepas tu, yang ini pun boleh juga. Okay? Right. Semua boleh juga, tapi saya pilih untuk kamu yang paling sesuai lah untuk kamu tulis. Okay? Baik. Sambung balik. Giliran siapa? Ishwar. Camp latihan pemain wanita. Camp itu menjadi gempar apabila Wan Najlah hadir untuk menjalani latihan badminton dengan memakai tudung dan berseluar trek panjang. Yes, அந்த கேமே அதிரி போயிரும். When Najla tutup aurat dan nak main badminton. Okay? Yang ni peristiwa penting. Okay, lagi. Dewan Badminton Tanjung Puteri Utama. Kejohanan terbuka Johor diadakan di Dewan itu yang menyaksikan kekalahan Syahir di tangan Said Amiri. Boleh juga. Yang ni peristiwa penting juga. இந்த இடத்துல தான் வந்து நீங்க அந்த menyaksikan kekalahan Syahir di tangan Syed Amiri, அந்த இடத்துல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் peristiwa extend பண்ணலாம். Di sinilah Syahir
Syair berasa tidak senang hati apabila penyokong-penyokong di stadium itu menyokong Syed Amiri berbanding syair, sehingga motivasinya mati untuk terus bertarung atau berlawan di arena tersebut. Macam itulah kamu boleh guna ayat kamu sendiri. இந்த இடத்துல தான் வந்து ஷேட் அமீரிக்கு வந்து more support from the crowd compared to Syair. இந்த இடத்துல தான் வந்து அந்த pengadil semua bersikap berat sebelah. Okay? Dengan memilih lebih berpihak, keputusan badminton lebih berpihak kepada Syair berbanding Syed Amiri. Kamu boleh bagi tahu benda-benda tu. Okay, next. Seremban. Syair Emania dan Kak Uda Syariza pergi menjarahi rumah Maksusu Sapia yang baru sahaja kematian suami. They went to Seremban. அவங்க சித்தப்பா இறந்து போயிருவாங்க. Okay, right. And to not so important. Next. Stadium Badminton Istora Senayan, Gelora Bung Karno. இன்னொரு பேர் அதுக்கு. Gelanggang pertemuan dalam kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Di sinilah Syahir telah melakarkan nama sebagai juara dunia apabila berjaya mengalahkan Andri Mirnawan. Andri Mirnawan தோக்கடிச்சிட்டு he become the world champion lah. Okay, இந்த இடத்துல தான் நடந்துச்சு. Stadium Badminton Istora Senayan. Very important ஆன ஒரு latar tempat. Okay, baik. Jadi kamu pandai-pandailah pilih nanti kalau dia orang kata latar tempat. அவங்க ரெண்டு type of question வரலாம். அவங்க latar tempat அவங்களே சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க அதாவது பொதுவா சொல்லிட்டாங்கன்னா generally you must choose 3 important latar tempat. Yang mana saya bagi star, kamu ambil lah. Baik. Kalau dia dah pilih bagi kamu, yang tu susah sikit. Macam itulah soalan 2018 dia keluar. PT3 2018. Dia pilih untuk calon. Dia pilih apa ni? Rumah di Bandar Baru Bangi. Dia pilih kompleks sukan. Lepas tu dia pilih ni. Stadium Badminton Istora Senayan. Jadi kamu kena tahu kalau dia pilih sendiri. Okay? Baik. Kita pergi yang seterusnya. Latar masa. Baik, latar masa ada banyak juga. Tapi kita ambil yang penting saja untuk ditulislah nanti. Okay? Baik, kita go through saja dulu. Nanti kita akan tengok satu persatu. Okay. Seorang baca 3/3 lah. ஒரு ஆள் 3 set படிங்க. Okay. Baik. For us to go through. Ishwar. Waktu malam 15 tahun, 18 tahun. Waktu malam contohnya Syahir telah meluangkan masa untuk makan bersama-sama dengan emak dan kakak Uda Syariza di rumah mereka. Okay. 15 tahun. Contohnya Gone. Syahir telah menjadi Johan negeri kategori perseorangan bawah 15 tahun ketika di tingkatan 3. Ayah Syahir telah mematahkan raket dan menghempas piala kemenangannya itu kerana mahu mengendurkan semangatnya terhadap sukan badminton. 18 tahun. Contohnya Syahir berjaya menjuarai kategori perseorangan bawah 18 tahun lantas bergelar juara remaja kebangsaan. Okay. Daripada 3 ni 15 tahun tu penting 15 வயசுல வந்து dia jadi Johan badminton. Okay, kategori di bawah 15 tahun lah. அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுவாரு, mematahkan raket dan menghempas piala kemenangannya kerana mahu mengendurkanna menjatuhkan, mengurangkan. அவனை படிப்புல ஃபோக்கஸ் பண்ண சொல்லிட்டு பேட்மிண்டன்ல இருந்து விலக்கிறதுக்காக அவங்க அப்பா வந்து அவன் ரேக்கெட்டையும் அவனோட பியாலாவையும் உடச்சி போட்டு வீசிடுவாரு. ஓகே, இது முக்கியமான peristiwa. 15 tahun நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, yang lain semua like not a good peristiwa, not a important peristiwa. Okay, next 3. Pukul 11.10 malam. Contohnya Syahir menonton siaran buletin dunia di televisyen yang menyiarkan tentang perang di Iraq dan senario politik di Palestin. செய்தி பார்க்கறதுலாம் ஒரு peristiwa-வா? Okay, like tentang வெட்டிருங்க, mengkan முடிஞ்சு tak boleh ada kata sendi ya. Okay. Waktu pagi. Contohnya sesi latihan badminton diteruskan seperti biasa. Para pemain telah melakukan aktiviti memanaskan badan, senaman dan regangan badan
sebelum meneruskan aktiviti lain. Pada masa itu, Syed Amiri sempat menyindir tentang kelayakan Syahir untuk menyertai kejohanan badminton di antarabangsa di Jakarta. Okay. Baik, Pukul அவ்வளோ pentinglah. Go on. pukul 8.30 pagi. Contohnya, Syahir dan Bernard meneruskan latihan di bawah bimbingan jurulatih Haji Marzuki. Kemudian Haji Marzuki telah menyampaikan berita yang kurang baik, iaitu Syahir akan bertemu dengan rakan seperjuangannya Syed Amiri pada kejohanan terbuka Johor. Okay. Yang ni okay, but time ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். 8:30 pagi. Okay. Lagi? Next 3. Selepas solat maghrib, contohnya, Syahir mendapati ada 3 panggilan telefon yang tidak berjawab daripada Wan Najla pada telefon bimbitnya. Syahir tidak berkesempatan untuk menghubunginya semula kerana latihan sesi malam akan bermula. இதெல்லாம் ஒரு Pukul 11 பெரிஸ்டிவாவா இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்ல. ஓகே, ஜஸ்ட் solat maghrib is 7 மணிக்கு மேல சாமி கும்பிடுற டைம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட். Pukul 11 malam, contohnya, Wan Najla telah memberanikan diri untuk menelpon Syahir bagi meminta maaf atas sikapnya yang emosional terhadap Syahir. Wan Najla memberitahu hasratnya untuk menutup aurat juga. ஓகே, வெயிட். ரைட். இந்த பெரிஸ்டிவா வந்து penting. ஓகே, அவ வந்து கால் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டுட்டு அண்ட் தென் நானும் தூத்த பவர் பண்ண போறேன், அன்னைக்கு நான் வந்து இமோஷனலா நடந்துக்கிட்டது தப்பு தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் அ குவைட் சிக்னிஃபிகண்டான ஒரு பெரிஸ்டிவா தான். எஸ், நெக்ஸ்ட். 10 minit. Contohnya, Asmi meminta Syahir menunggunya selama 10 minit kerana pada masa itu dia ada kerja yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Okay, this is not so important. Okay, next 3. Selepas waktu asar. No, Oh, 8:30. Pukul 8.30 malam. Contohnya, Syahir telah kecundang di tangan Syed Amiri dalam kejohanan terbuka Johor yang menyebabkan dia gagal ke kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Okay, this பெரிஸ்டிவா very important. 8:30 malam, pagi ஒன்று இருக்கு, மாலாம் ஒன்று இருக்கு பாருங்க. பகி வந்து அந்த ஷேட் அமீரியா வந்து அவனை விடைக்கிறது. மாலாம்ல வந்து அவன் தோப்பான் ஷேட் அமெரிக்கோட. ரெண்டுமே ஷேட் அமெரி, ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சொன்னாங்க. ஓகே, ஷாயர் வந்து தோத்தது. Kecundang means kalah di tangan Syed Amiri dalam kejohanan terbuka Johor, menyebabkan dia gagal ke melayakkan dirinya ke kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Baik, lepas tu Selepas waktu asar. Contohnya, Syahir, emaknya dan Kak Uda Syariza pergi ke Seremban untuk menziarahi Mak Usul Sapiah. Okay, not important. Next. Pukul 8 malam. Contohnya, Gopinath terlibat dalam kemalangan jalan raya di Gombak menyebabkan Haji Marzuki memanggil Syahir semula ke kem latihan untuk menggantikan Gopinath. Yes, yang ni penting. Okay, Gopinath அடிபட்டது 8 மணிக்கு. அதே டைம்ல அத ஷாயர் தான் வந்து கந்தி பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, 8 malam. Yes, next. Next 3. Ishwar. Pukul 10.15 malam. Contohnya, pada waktu ini Syahir mencari ketenangan dengan berjalan-jalan mengelilingi Tasik. Not so Hampir important. 2 jam. Hampir 2 jam. Contohnya, tempoh penerbangan Syahir dan pasukan badminton squad kebangsaan dari Kuala Lumpur ke Jakarta memakan masa selama hampir 2 jam. Pukul 8.20 not so important. Wait. Let me tell important or not important. Okay, ini tempo penerbangan 2 jam வந்ததெல்லாம் ஒரு பெரிஸ்டிவாவா? அதெல்லாம் பெரிஸ்டிவாவா கருத முடியாது. ஜஸ்ட் நாவல்ல இருக்கிற ஒரு டெம்போ மாசா, அதுவா தான் கருத முடியும். Okay, next. Pukul 8.20 malam waktu tempatan. Contohnya, Syahir turun ke gelanggang dengan diiringi oleh Haji Marzuki dan Mas Sukaman. Syahir akan bersaing dengan jago tuan rumah iaitu Andri Minarwan. Not so important. Okay, நான் ஸ்டார் பண்ணி வச்ச அந்த விஷயத்தை மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சா போதுமானது. Okay, baik. Itulah latar masa yang terdapat dalam novel ini. Okay, baik. Praktis 1. Nilai itu amat bernilai. Okay, that's a clue.
Okay, kita nak tulis tentang nilai. Okay, எப்படி இருக்கு பாருங்க question. இது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த question. Dia berbeza sikit daripada apa yang saya ajar. Ni soalan lembaga bagi punya. Okay, dengar betul-betul. முதல்ல இந்த மாதிரி சொல்லிடுவாங்க. Nilai merupakan salah satu unsur sastra yang diterapkan oleh penulis dalam hasil karya mereka bagi tujuan mendidik pembaca. Penerapan nilai ini digambarkan menerusi sesuatu peristiwa berlaku dan melibatkan watak dalam karya tersebut. ஒரு நிலையை வந்து ஒரு peristiwaல between charactersக்குள்ளார சொல்லி காட்டுவாங்க நம்மளோட penulis. Berdasarkan sebuah daripada novel yang anda pelajari, iaitu novel Justru Impian Dijaring karya Zaid Akhtar, nyatakan nilai yang sesuai dengan peristiwa yang diberikan. இங்க ஒரு peristiwa கொடுத்திருக்காங்க, அதுக்கு என்ன நிலைன்னு நம்ம சொல்லணும். Kemudian berikan dua contoh peristiwa lain yang bersesuaian dengan nilai tersebut. இங்க நாங்க ஒரு peristiwa கொடுத்திருக்கோம், அந்த peristiwaக்கு என்ன நிலைன்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் அந்த நிலைக்கு இன்னும் 2 contoh peristiwa கேக்குறாங்க. Dan another syarat, peristiwa yang dikemukakan mestilah berkait dengan watak utama yang dinyatakan, iaitu syair. Syair சம்பந்தப்பட்டிருக்கணும் அந்த peristiwaல. சரி, என்ன நிலைன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Novel Justru Impian Dijaring, watak dia syair, contoh peristiwa. Syair menunjukkan rasa sayang kepada ibunya dengan membantu menyediakan juada berbuka puasa untuk ibunya. Baik, ini contoh peristiwa. Baik, Syarwinat, apa nilai yang kamu boleh nampak di sini? Nilai kasih sayang. Very good. Nilai kasih sayang. Okay, nilai kasih sayang நம்ம பார்க்குறோங்க. ஸோ முதல்ல அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடணும். Nyatakan nilai yang sesuai dengan contoh peristiwa, nilai kasih sayang. Baik, lepas tu kemudian kamu kena bagi 2 contoh peristiwa yang lain dan mesti ada watak utama dalam itu. Okay. Okay, I want to listen to your idea first. Saya bagi 2 minit. Cuba fikir peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang dan syair mesti ada dalam tu. Melibatkan watak utama. 2 minit. Kamu boleh rujuk tutorial 29 kan? Tolak 10. Kamu boleh rujuk tutorial 19 untuk mendapatkan nota ataupun idea kamu. Baik. Masa dah tamat. Baik. Biar saya dengar idea kamu dulu. Ishwar. Sir, wait, sir. I didn't get yet. Didn't get? What do you mean by didn't get? This is a novel. You know the story, then you will tell. Okay, I call after Sharvinat. You must tell out your answer. Sharvinat. Contohnya Syahir menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan ibunya semasa berada di Jakarta. Yes, very good. That's the peristiwa, important peristiwa, kasih sayang. அவன் ஜகார்த்தால இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து எங்க இருப்பாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட்டட் பிகாஸ் dia menghidapi stroke. Jadi அம்மா எப்படி இருப்பாங்கன்னு ஒரு வாட்டியும் உடா கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான். அது menunjukkan nilai kasih sayang. Yes, Ishwar, your answer? Syahir kerap pulang ke Bandar Baru Bangi untuk menjenguk emaknya. Syahir juga melawat emaknya yang menghidap stroke di hospital sebelum dia berangkat ke Jakarta. Okay, sebelum dia berangkat ke Jakarta, dia melawat emaknya. Okay, that show kasih sayang. அம்மாக்கு வீட்டில் போய் பார்க்கறது தான். Okay, can. That one also can. Tapi you sudah bagi 2 peristiwa. 1 sudah cukup lah. Baik, kita cuba jawab. Okay.
Kamu tulis di ruangan jawapan yang disediakan. Okey, pertama kamu kena bagi tahu novel kamu dulu. Okey, novel kajian saya ialah apa dan apa, karya siapa. Lepas tu jangan lupa bagi tahu nilai dulu berdasarkan contoh peristiwa yang diberikan. Nilai yang sesuai, Latin Arab disuling. Nilai yang sesuai dengan contoh peristiwa yang diberikan ialah nilai kasih sayang. Terdapat beberapa peristiwa lain yang bersesuaian dengan nilai tersebut. Lepas tu baru kamu mula isi pertama kamu. Baik. Okey. Okey, contoh Novel. Okey, novel kajian saya ialah Justru Impian di Jaring karya Zaid Akhtar. Nilai yang sesuai dengan contoh peristiwa yang diberikan ialah nilai kasih sayang. Okey, lepas tu jangan lupa terdapat beberapa peristiwa lain. Okey, terdapat beberapa peristiwa lain. Sir, Ya. hello. I guess you're not sharing your screen. Oh, yes. Yes. Alright, sorry. Okay, you can see now? Yes. Okay. Baik. Terdapat beberapa peristiwa lain yang bersesuaian dengan nilai ini. Okay. Then, kamu bagi tahu. Peristiwa lain yang menyokong nilai kasih sayang ialah peristiwa syair membuat keputusan untuk pergi ke Jakarta. Masih belum membuat keputusan untuk pergi ke Jakarta kerana masa itu emaknya sedang sakit dan memerlukan penjagaannya daripada anak-anak. This is not so strong. Okay, ini last year punya jawapan lah. Okay, sekarang kita tukar sikit. Baik. Okay, syair. Okay. Peristiwa syair. Syarwinat, mind repeating your jawapan? Syahir sentiasa menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan emaknya semasa berada di Jakarta. Okey, kejap one by one. Peristiwa syair kerap menghubungi tak apa, saya buat. Okey, peristiwa syair kerap menghubungi Kak Uda ketika menghubungi Kak Uda untuk mengetahui. Okey, peristiwa syair kerap menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan ibunya yang sakit menghidapi stroke. Lepas tu bagi huraian sikit. Peristiwa ini jelas menunjukkan kasih sayang seorang. Peristiwa syair kerap menghubungi Kak Uda untuk mengetahui keadaan ibunya yang sakit menghidapi stroke ketika syair berada di Jakarta. Peristiwa ini jelas menunjukkan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Okey. Peristiwa ini jelas menunjukkan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya yang terlantar di hospital. Okey. Yang seterusnya. Selain itu, penulis mengetengahkan nilai kasih sayang menerusi peristiwa. Syair pulang ke Bandar Baru Bangi semata-mata untuk menjenguk emaknya walaupun tempat kediamannya itu terletak agak jauh daripada rumah sewanya. Okay, அடிக்கடிக்கு போய் பார்த்துக்கிறது. Okay, அதுவும் சொல்லலாம்.
Okey, baik. Ini contoh jawapan. Ya, kamu boleh salin. Kamu kena hurai macam ni lah. Baik, kamu kena bagi 3 contoh peristiwa. Kompleks sukan. Okey, kamu boleh tengok di sini. Okey, right. Kompleks sukan tadi saya dah bagi tahu kan dalam nota saya. Baik, yang tu latar tempat yang paling penting kan. Okey, kita tengok. Okey, contoh peristiwa di sini. Kita boleh ambil mana-mana 3 di sini sudah cukup. Tak payah ambil yang lain. 3 ni pun sudah cukup. Peristiwa syair ditemu ramah. Peristiwa syair menerima sindiran. Lepas tu peristiwa mendengar taklimat. Okey. Baik, cara kamu tulis itu paling penting. Baik. Baik, yang ni saya cuba kita buat bersama-sama. Okey. Praktis ketiga. Okey. Right, saya tulis di sini kejap. Ready? Tunggu saya ambil dulu dia punya ni. Nota. BMPT3 2022. Okey. Kamu kena pandai membahagikan ayat dia. Setiap isi tu kamu kena tulis 2 ayat at least. Okey. Baik. Kita tengok. Baik. Size kita increase sikit. Baik. Novel yang saya kaji di tingkatan 3 huruf kecil. Novel yang saya kaji di tingkatan 3 ialah, okey, novel kamu Justru Impian Dijaring, karya, okey, karya Zaid Akhtar. Okey. Lepas tu kamu bagi introduction. Terdapat, okey, ulang balik topik kamu. Okey, apa soalan kamu? Terdapat, okey, dia kata apa? Kemukakan 3 contoh peristiwa yang sesuai dengan latar tempat yang ditetapkan. Jadi kamu bagi tahu dulu. Kamu bagi tahu macam ni. Kompleks sukan, kamu bagi introduction dulu. Kompleks sukan merupakan salah satu latar tempat yang penting dalam novel ini. Okey? Baik. Lepas tu, antara peristiwa penting yang melatari, that means that happening, okay, melatari, that use this tempat as a latar belakang, okay. Antara peristiwa penting yang melatari kompleks sukan ialah, okey, kamu tengok nota kamu, baik. Kamu kena pandai tulis, kamu kena pandai pilih dan tulis. Okey, contoh peristiwa yang pertama kita ambil. Tapi kamu kena pandai, apa kita cakap? Okey. Ialah, okey, jangan lupa perkataan peristiwa mesti ada. Ialah peristiwa syair mendengar taklimat di kompleks sukan daripada Engku Aiman. Okey. Right. Mendengar taklimat di kompleks sukan. Kamu boleh titik. Okey. Kamu bagi tahu peristiwa itu secara ringkas saja dulu. Lepas tu baru kamu hurai dengan melanjut.
ஓகே, நம்ம சொல்ற பெரிஸ்டிவா வந்து ஐயாட் வந்து எப்பவுமே ஷார்ட்டா இருக்கணும். அது என்ன பெரிஸ்டிவான்னு லைட்டா மட்டும் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் டீடைல்டா எழுதணும். ஓகே, taklimat diberikan oleh Encik Aiman, Engku Aiman yang merupakan ketua jurulatih mengingatkan anak buahnya tidak mencampur adukkan hal peribadi atau publicity semasa latihan. Okey? Kamu kena bagi tahu dalam 2 ayat. Ingat kamu mesti kena bagi tahu dalam 2 ayat. Satu isi, satu huraian. Okey, lepas tu penanda wacana. Selain itu, okey, peristiwa apa yang kita nak ambil? Peristiwa syair disindiri. Okey, peristiwa syair disindiri. Baik, kita tengok. Cara kita tulis dulu, nanti saya bagi masa untuk salin. Dengar dulu Okey, selain itu, peristiwa syair menerima sindiran daripada Engku Aiman dan Syed Amiri, okey, juga berlaku di kompleks sukan. Titik dulu. Jadi kamu bagi tahu peristiwa itu secara ringkas. Okey, sekarang kita bagi tahu kenapa menjadi macam tu. Hal ini begitu kerana okey, syair datang lambat ke latihan dan dikatakan sudah menjadi seperti artis kerana ramai benar wartawan yang mencarinya untuk ditemu ramah. Macam tu. Okey, lepas tu idea ketiga, kamu boleh gunakan di samping itu. Okey, di samping itu, okey. Kompleks sukan juga, kita ubah ayat huraian sikit. Kompleks sukan juga menjadi latar tempat berlakunya peristiwa. Enak peristiwa. Kamu kena ada style kamu sendiri nak tulis. Okey. Peristiwa terakhir, dia kena temu ramah. Okey, saya bagi 3 tu kan. Kamu boleh guna 3 tu. Paling sesuai. Peristiwa syair ditemu ramah di kompleks sukan oleh wartawan yang bernama Azmi. Lepas tu syair, ini memang dia ada bagi dalam 2 ayat. Syair berpesan kepada Azmi supaya dia tidak menulis perkara yang bukan-bukan tentangnya, melainkan maklumat semasa ditemu ramah sahaja. Baik, ini cara kamu jawab. Kamu dapat idea, tapi kamu kena juga tahu teknik menulis. Okey? Teknik menulis dia, kamu bagi tahu peristiwa dia secara ringkas dulu, huraian kena panjang. Okey, itu cara kita score. Okey? Baik. Mula guys. Okey, soalan அப்புறமா நம்ம செஞ்சதெல்லாம் படம் பிடிச்சு அனுப்புங்க as a proof of writing. Okey. Soalan seterusnya. Okey, latar tempat kita dah habis. Okey, kita pergi ke latar masa pula yang kita belajar. Baik. Latar masa saya nak kamu buat, kamu ikut idea kamu. Okey, question 1 and question 3 I already guide for you. Question 4 you need to do by own and then send picture to me. Okay, on the spot saya akan mark. Baik, tapi jangan ambil masa yang panjang. Baik, நான் உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்குறேன் எப்படி எழுதணும்ட்டு. Okay, first ayat kamu boleh curi benda yang samalah. Okay, என்னென்ன எனக்கு வேணும்னு நம்ம பார்ப்போம். Baik, sebelum tu kita baca dulu. Latar masa ialah tempo atau waktu berlakunya sesuatu peristiwa. Berdasarkan sebuah daripada novel di atas, buktikan pernyataan tersebut dengan mengemukakan
3 latar masa beserta contoh peristiwa yang penting. So they never fix for you anything to write. They give open for you. எனக்கு இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னு அவங்க சொல்லல. They give openly for you. So நீங்க எந்த latar masa வேணாலும் எடுத்துக்கீங்க. ஆனா mesti ada peristiwa yang penting sahaja. அவன் சும்மா தாசையில நடந்து போனா மூச்சு விட்டான் அதெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு இருக்க கூடாது. Okay? Must be important peristiwa. Alright? So முதல்ல வந்து எப்பவுமே novel kajian saya ataupun novel yang saya kaji di tingkatan 3 ialah kamu tahulah. அதுக்கப்புறம் நீங்க எதை பத்தி எழுத போறீங்க? Latar masa. Okay. Terdapat beberapa latar masa yang penting dalam novel ini. Okay? Dalam novel ini. அப்படி எழுதிடணும். Okay? Put it. Okay. Right. Then, okay, sorry guys. Okay. முதல்ல இந்த மாதிரி நம்ம intro சொல்லிட்டோன்னே, then kamu bagi tahu. Perenggan pertama, kamu boleh guna saya punya idea di sini. Antara latar masa yang penting dalam novel ini ialah bagi tahu latar masa. Okey, lepas tu kamu bagi tahu contohnya apa berlaku pada masa ini. Okey, lepas tu selain itu, next paragraph, selain itu bagi tahu latar masa kamu juga merupakan latar masa yang penting. Latar masa yang signifikan. Kamu bagi tahu signifikan macam ni. Maksudnya penting dalam novel ini. Okey, lepas tu kamu bagi tahu buktinya இந்த டைம்ல என்ன நடந்துச்சு. Dan seterusnya kamu guna di samping itu okey. Latar masa yang tidak kurang penting. Tidak kurang penting very important. Yang digunakan dalam novel ini ialah apa? Lepas tu contohnya, buktinya, now misalnya, what happened then? Okay? I want in this format. Okay? Please do write for me. Once you done this, then we can end the class. Okay? Yang konflik tu saya akan buat minggu depan. Okay? Cuba buat. Saya nak tengok macam mana kamu jawab soalan saya. Okay? Latar masa contoh kamu boleh ambil daripada yang saya bagi star tadi. Contoh kamu boleh ambil yang 15 tahun, 8.30 pagi, 8.30 malam, lepas tu 11 malam, 8 malam, yang Gopinath accident tu, yang tu kamu boleh ambil juga. Okay? Saya dah bagi tahu kan yang mana kena star tadi. Kamu ambil yang mana kena star tu. Kamu jawab yang lain, nanti kamu kena. Okay? Baik, cuba buat. Ini draft dia. Lepas dah buat, hantar semua hasil kerja kamu ke WhatsApp saya. Saya nak semak. Saya semak, lepas tu kita boleh habiskan kelas. Okey, cepat sikit. Okey. Baik, kita tengok dulu. Punya jawapan, skrip jawapan. And then I explain the marking. Okay. Alright. Novel kajian saya ialah Justru Impian di Jaring, karya Zaid Akhtar. Okay. Terdapat beberapa latar masa yang penting dalam novel ni.
Antara masa yang penting dalam novel ini adalah pukul 11 malam. Contohnya, Wan Najlah telah memberanikan diri untuk menelefon syair bagi meminta maaf atas sikapnya yang emosional terhadap syair. Wan Najlah memberitahu hasratnya untuk menutup aurat juga. Okey, bagus. Selain itu, pukul 8.30 malam juga merupakan latar masa yang signifikan. Okey, signifikan. Okey, dalam novel ini, buktinya syair telah kecundang di tangan Syed Amiri dalam kejohanan terbuka. Buktinya, pada masa ini ataupun pada waktu ini, pada waktu ini, syair telah kecundang di tangan Syed Amiri dalam kejohanan terbuka Johor menyebabkan dia gagal ke kejohanan badminton antarabangsa di Jakarta. Di samping itu, latar masa yang tidak kurang penting yang digunakan dalam novel ini ialah pukul 8 malam. Misalnya, Gopinath terlibat dalam kemalangan jalan raya di Gombak menyebabkan Haji Marzuki memanggil syair semula ke kem latihan untuk menggantikan Gopinath pada masa ini. Okay, everything perfectly done. Okay, just anggan-anggan the sila warting. Okay, right. Yang ni, soalan macam ni kamu boleh score 9/10. Okay. Tiada kesalahan bahasa, ada sikit-sikit je. Okay, right. Itu sajalah untuk Syarwinat. Okay, kamu boleh, you can leave. Bye, Syarwinat. Okay, bye sir. Alright. Ishwar, yours. Yes, sir, I'm sending. Okay. Okay. Let's see first. Okay, kita tengok kamu punya. Baik. Novel kajian saya ialah Justru Impian Dijaring karya Zaid Akhtar. Terdapat beberapa latar masa yang penting dalam novel ini. Okay. இந்த D இருக்குல்ல ஈஸ்வர் Yes, sir. அந்த D வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல வரணும். கதா செண்டிலாம் D சின்ன லெட்டர்ல தான் வரணும். Okay. Okay, I think my questions also I put small d. Is wrong. Small d தான் வரணும். Okay. Walaupun dia title, kata sendi வந்து எப்பவுமே small d தான் இருக்கணும். Okay. Antara latar masa penting dalam novel ini ialah 15 tahun. Contohnya saya telah menjadi Johan. Kategori perseorangan berwarna bawah 15 tahun di tingkat 3. Ayah saya telah mematahkan raket dan menghempas piala kemenangannya kerana mahu mengendurkan semangat terhadap sukan badminton. Selain itu, pukul 8.30 pagi juga merupakan latar masa yang signifikan dalam novel ini. Buktinya, pada masa ini, Syahir dan Bernard meneruskan latihan di bawah bimbingan jurulatih Haji Marzuki. Kemudian Haji Marzuki telah menyampaikan berita yang kurang baik, iaitu Syahir akan bertemu dengan rakan seperjuangannya, Syed Amir pada kejohanan Johor terbuka. Okay, di samping itu, latar masa yang tidak kurang penting yang digunakan dalam novel ini ialah pukul 8 malam. Misalnya, Gopinath terlibat dalam kemalangan jalan raya di Gombak menyebabkan Haji Marzuki memanggil Syahir semula ke latihan untuk menggantikan Gopinath pada masa ini. Okay, good. Very good. Kamu pun skor 9/10 sebab isi dia mantap, huraian cantik. Okay? Boleh ya? Yes, sir. Okay, alright. We stop here. We see the next class lah. Okay, take care. Bye ya.